Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Pada kali ini, cikgu akan menerangkan ataupun mengajar subjek matematik tingkatan 4 KSSM untuk bab yang ke-7. Okey, bab yang ke-7 ni diberi nama graf gerakan. Dalam bab 7 ni, para pelajar akan mempelajari dua perkara utama, iaitu graf jarak masa dan satu lagi graf laju masa. Jadi untuk video kali ini, cikgu nak sentuh berkaitan yang pertama itu saja dulu. Okey, graf jarak masa. Kalau yang kedua tu graf laju dan masa tu untuk video yang akan datang. Okey, dan untuk sesi pengajian akan datang. Jadi kita akan sentuh graf jarak masa. Baik. Maslahat bab. Okey, mengapa kita belajar graf gerakan ni? Pengetahuan dalam gerakan sangat penting dalam bidang automobil, sains sukan, fizik, kejuruteraan, astronomi dan sebagainya. Okey, baik. Kenal tak siapa beliau? Okey. Ada dia ceritakan dekat sini. Okey. Muhammad Rizwan Fuzi, atlet Paralimpik negara melakar sejarah dengan mencipta rekod dunia dalam acara 100 meter lelaki T36 dan rekod Sukan Asia bagi acara lompat jauh dengan meraih 3 pingat emas keseluruhan. Catatan terbaik dalam acara Ray-Ban biru iaitu 11.87 saat merupakan satu rekod dunia baharu. Rizwan juga memecah rekod Sukan Asia dalam acara lompat jauh dengan catatan terbaiknya 5.59 meter dan merangkul pingat emas dalam acara 400 meter. Muhammad Rizwan Fuzi muncul sebagai atlet negara pertama yang dinobatkan sebagai atlet para lelaki terbaik Asia 2018 dalam majlis khas yang diadakan di Emirat Arab Bersatu UAE pada 5 Februari 2019. Okey. Apakah teknik yang digunakan oleh pelari untuk menangis suatu acara larian? Ini salah satu aplikasi ataupun kegunaan graf gerakan. Okey. Baik. Kita masuk kepada subtopik untuk hari ini, 7.1 graf jarak masa. Apakah yang anda faham tentang graf jarak masa ni? Okey. Adakah anda pernah menaiki pengangkutan awam ke suatu destinasi? Tiket perjalanan, terutamanya tiket kapal terbang, akan mengandungi paparan waktu perjalanan bermula dan anggaran waktu anda akan sampai ke destinasi yang ditujui. Contohnya, anggaran tempoh masa penerbangan domestik dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 ke Miri ialah 2 jam 20 minit. Tahukah anda bagaimanakah anggaran masa ini dikira? Okey. Masihkah anda ingat perkaitan antara laju, jarak dan masa yang dipelajari di tingkatan 2? Jadi kita kena ingat balik apa yang dipelajari tingkatan 2 sebelum ni. Sebab dia berkaitan dengan topik pada hari inilah. Laju ialah suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kaitan antara laju dengan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak masa. Graf jarak masa membolehkan gerakan suatu objek digambarkan dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Okay, baik. Pada suatu graf jarak masa ni, seperti dalam gambar rajah ni, paksi mencancang mewakili jarak yang dilalui. Paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa ataupun secara spesifiknya kita panggil laju. Okay.
Bagaimanakah anda melukis graf jarak masa ni? Graf jarak masa boleh dilukis jika maklumat berkaitan dengan suatu gerakan seperti yang berikut diperoleh. Yang pertama, kita guna kaedah jadual jarak masa. Yang keduanya, persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Kita pergi kepada yang pertama itu. Okey. Melukis graf jarak masa berdasarkan jadual jarak masa yang diberikan. Contoh 1. Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang, jago lumba basikal trek negara. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Kerian. Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Okey, ni masa, ni jarak. Okey, masa ni dalam minit lah. 0 hingga 120 minit. Itu 2 jam. Jarak 0 hingga 40 kilometer. Lukis graf jarak masa berdasarkan jadual di atas. Okey, menggunakan maklumat masa dan jarak tu. Okey, langkah-langkah dia kat sini. Yang pertama, pilih skala yang sesuai bagi mewakili jarak dan masa yang diberikan. Plot titik yang mewakili pasangan nilai jarak dan masa pada kertas grid atau kertas graf. Sambungkan titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris untuk memperoleh graf jarak masa seperti di sebelah. Okey, itu langkah-langkah macam mana kita nak lukis graf jarak masa. Okey, mudah saja yang ni sebenarnya. Okey, baik. Yang kedua, kaedah kedua. Melukis graf jarak masa berdasarkan persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Contoh 2, kita tengok muka surat 185. Encik Selva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Jarak S kilometer yang dilalui oleh Encik Selva dalam tempoh masa T jam diwakili oleh persamaan S sama dengan 80 T. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Selva dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Jadi penyelesaian dia, langkah-langkah. Bina satu jadual jarak masa seperti di bawah dengan menggunakan persamaan S sama dengan 80 T. Okey, buat jadual masa T itu dalam jam 0 hingga 3 jam. Jarak S tu kilometer tu 0 hingga 240 kilometer. Okey. Yang ni kita boleh dapat bila kita gantikan. Okey, gantikan T tu. Kalau T kosong dalam persamaan ni S berapa? Okey, 1 S berapa? Kalau T2 S berapa? T3 S dapat berapa? Jadi dapatlah nilai S jarak tu untuk setiap pasangan masa tu. Okey. Dengan menggunakan jadual dengan data yang kita dah dapat ni masa dengan jarak, lukis graf jarak masa seperti di sebelah dengan memplot titik berdasarkan jadual yang dibina. Okey, dapatlah dia punya bentuk graf. Okey. Tips, suatu graf garis lurus boleh dilukis dengan memplot sekurang-kurangnya 2 titik yang berkaitan. Macam mana kita tengok contoh 3. Jaswinder Singh mengambil bahagian dalam acara mengantar desa sejauh 8 km yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Diberi hubungan antara jarak dengan masa larian dari garis penamat ialah S sama dengan 8/1/5 T. Dengan keadaan S ialah jarak dalam kilometer dan T ialah masa dalam minit. Lukis graf jarak masa yang mewakili larian Jaswinder Singh untuk tempoh 0 hingga 40. Okey, minit lah dalam minit. Okey, baik. Jadi graf dia muka surat 186 tu.
Menggunakan persamaan yang diberikan, okey, dua saja kata dia punya titik itu. Maksudnya masa tu kalau T kosong gantikan dalam persamaan ni kita akan dapat jarak dia tu 8. Okey. Dan kalau masa tu kita ambil yang 40, T40, S tu jarak dia kosong. Dua titik saja. Okey, dia kata kat situ dua titik yang memenuhi persamaan adalah mencukupi untuk melukis garis lurus. Jika kita dah dapat dua ni, dah dapat nilai untuk masa dan jarak, kita plot graf. Okey, bila T kosong, S tu dekat 8. Bila T40, S tu kat kosong. Jadi dapat graf dia, graf orang kata kecerunan negatif macam tu. Okey. Baik, selesai. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan topik ni, okey, pelajar boleh cuba praktiskan diri 7.1A muka surat 186 ni. Jawapan boleh merujuk ruangan jawapan di belakang buku teks. Okey, baik. Saya nak terus kepada muka surat 187. Okay, standard pembelajaran. Mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okay, baik. Memori saya ni. Okay, laju sama dengan jarak bagi masa, kecerunan, jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Dua perkara inilah yang kita akan gunakan untuk mentafsir graf jarak masa. Jadi, teliti dua bentuk graf jarak masa di bawah. Okey, dia bagi dua bentuk graf jarak masa. Jadi kita buat tafsiran untuk kedua-dua graf. Okey, baik. Okey, untuk rajah 1, rajah 1 menunjukkan suatu gerakan dari O ke C sejauh S meter dalam tempoh T saat. Manakala rajah 2 tu menunjukkan suatu gerakan dari O ke R melalui P dan Q. Okey, baik. OA, kita tengok OA kat situ, kecerunan graf positif. Kecerunan OA mewakili kelajuan gerakan. Gerakan dengan laju seragam. Gerakan sejauh S1 meter dalam tempoh T1. Okey, itu untuk OA. Manakala AB pula. Okey, cikgu zoom out sikit. Okey, baik. AB kecerunan sifar. Tidak ada perubahan jarak bermaksud gerakan terhenti pegun. Pegun untuk tempoh masa T2 tolak T1 saat. BC kecerunan positif. Gerakan diteruskan sehingga C. Jadi keseluruhannya OC ini gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat. Itu untuk tafsiran graf jarak masa rajah 1. Rajah 2 tadi, okay. OP kecerunan graf positif, gerakan sejauh S meter dalam tempoh T1 saat. PQ, kecerunan sifar, tidak ada perubahan jarak ataupun pegun. Pegun untuk tempoh masa T2 tolak T1 saat. QR, okay, kecerunan negatif. Kelajuan negatif menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. Okay, gerak ke bawah. Jadi keseluruhannya OR ni adalah gerakan sejauh 2S meter, okay, pergi dan balik dalam tempoh T saat. Okay, itu secara keseluruhan berkaitan dengan tafsiran dua jenis graf yang ditunjukkan. Baik. Kita terus kepada muka surat 188. Contoh 4. Okey. Baik.
Okey, contoh 4. Muka surat 188. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Graf OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Graf BC ialah gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Okey, jadi laju kereta kita tengok guna rumus yang sama untuk laju kereta, laju bas persiaran. Laju kereta sama dengan beza jarak yang dilalui bahagi beza masa yang sepadan. Jadi kita tengok yang kereta tu 150 kilometer tolak kosong bahagi 2 tolak kosong. Okey. Jadi dapat 75 kilometer per jam. Manakala laju bas persiaran, beza jarak yang dilalui bahagi beza masa yang sepadan, 0 tolak 150 kilometer bahagi 3 tolak kosong jam. Jadi akan dapat negatif 50 kilometer per jam. Tanda negatif ni bermakna arah gerakan bas persiaran bertentangan dengan arah gerakan kereta. Okey, kita ambil dia punya nilai tu 50 kilometer per jam. Maka beza laju, okey, 75 kilometer per jam tolak 50 kilometer per jam dapat 25 kilometer per jam. Selesai contoh 4. Contoh 5. Graf jarak di masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4,5 jam. A. Tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. 2. Laju kereta sejam yang pertama dalam kilometer per jam. B. Huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Okey, penyelesaian dia tengok betul-betul. A1, tempoh keadaan pegun dekat mana? Ni yang keadaan pegun, tengah-tengah tu. Iaitu tempoh masa kereta tu berhenti. Kita tengok kat sini 3 tolak 2 jam. Jadi 1 jam tempoh keadaan pegun tu. Okey. A2, laju kereta sejam yang pertama. Kalau kita tengok sejam pertama ni kita tak boleh nak tentukan dia punya jarak. Jadi dekat graf ni kita tengok pada kecerunan 1 jam tu, okey, sama laju kereta tu dengan 2 jam yang pertama. Jadi secara kesimpulannya dari graf jarak yang dilalui untuk sejam yang pertama tidak diketahui. Maka laju ditentukan dengan jarak yang dilalui untuk 2 jam pertama. Nilai kecerunan pada satu garis lurus adalah sama. Jadi kita ambil kecerunan dia tu. Okey, 150 tolak 0 kilometer bahagi 2 tolak 0 jam. Jadi akan dapat laju dia tu 75 kilometer per jam. Baik. B. Okey, untuk 90 minit terakhir ni, maksudnya 3 hingga 4,5 tu. Okey, 90 minit terakhir itu sejam setengah yang terakhir ni. Okey. Jarak dia 270 kilometer tolak 150 kilometer jarak dia. Masa dia 4.5 tolak 3 jam. Okey. 90 minit terakhir tu. Jadi akan dapat 80 kilometer per jam. Jadi huraian dia kereta bergerak sejauh, okey, kat sini sebenarnya 270 tolak 150 ni 120 kilometer dengan kelajuan 80 kilometer per jam bagi tempoh 90 minit terakhir. Okey, selesai untuk contoh yang kelima. Muka surat 189, contoh ke-6 tu. Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. 2. Nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. B. Huraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Okey, baik. Kita tengok A1. Jumlah jarak. Jadi dia pergi dan balik lah. Kalau pergi 2 km,
Balik pun 2 kilometer lah. Jadi 2 kilometer tambah 2 kilometer, 4 kilometer jumlah jarak. Okey. A2, kita tengok ni nak cari T ni, masa ni kita kena ambil dekat kecerunan. Kecerunan apa yang 0 hingga 2 kilometer tu. Jadi kadar perubahan jarak, kita tengok kat situ. Okey, nombor 2 ni, A2 ni. Asalnya jarak bagi masa. Okey. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi tip dia kat sini, kalau nak cari masa, jarak bahagi dengan laju. Jadi kita gunakan rumus masa sama dengan jarak bagi laju. Jarak dia 2 kilometer. Bahagi dia punya kelajuan tu 8 kilometer per jam, akan dapat 0.25 jam. Nak tukar kepada minit, 0.25 darab 60 minit. Okey, akan dapat 15 minit. Jadi, kata dia punya nilai T tadi tu, daripada 9.20 ni, tambah 15 minit ataupun 0.0015 ni 15 minit. Jadi, T tu akan dapat 0935. Sistem waktu 24 jam. Okey, selesai. Nombor 2. Okey, B. Huraikan perjalanan sehana dari pejabat pos ke rumahnya. Okey, daripada pejabat pos yang gerak yang paling kanan sekali ni, kecerunan negatif ni. Okey, menjunang ke bawah ni. Kadar perubahan jarak. Okey, jarak dia kosong, jarak akhir tu kosong. Jarak yang awal tu 2. Kosong tolak 2. Bahagi, okey, masa tu 10.10 tolak 9.50. Kalau ikut sistem jam ni, berapa minit kat sini? 20 minit. 20 minit nak tukar pada jam, bahagi dengan 60. Okey. Jadi sini kalau kita kira akan dapat negatif 6 kilometer per jam. Okay, negatif tu maksudnya dia jarak dia kembali, dia balik ke rumah daripada pejabat pos ke rumahnya. Jadi 6 kilometer per jam lah dia punya kelajuan tu. Laju dia. Jadi huraian dia sahana berbasikal sejauh 2 kilometer dalam tempoh 20 minit dengan kelajuan 6 kilometer per jam. Okey, selesai contoh 6. Seterusnya, gerakan dengan kelajuan yang berbeza. Okey, baik. Kelajuan suatu gerakan biasanya berubah-ubah sepanjang suatu perjalanan. Dalam situasi ini, laju purata digunakan. Okey, rumus untuk laju purata sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagi jumlah masa yang diambil. Sebagai contoh, kita tengok soalan nombor 7. Contoh 7 ni. Puan Zabedah ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkap. Okey, A. Hitung laju purata perjalanan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar dalam kilometer per jam. B. Jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkap ialah 50 kilometer per jam, hitung jarak di antara Tangkap dengan Muar dalam kilometer. C. Huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Okey, baik. Dia punya penyelesaian. Okey, tengok kat situ. Laju purata tadi kita guna rumus jumlah jarak bagi jumlah masa. Jadi jumlah jarak semua sekali 80 km. Jumlah masa 1.5 jam. Jadi 80 km bahagi 1.5 jam dapat 53.1/3 km per jam. Okey. B tu. Okey. Jumlah jarak. Jumlah jarak. Mula-mula kita kira dulu yang ni. Yang dia bagi ni Segamat ke Tangkap. Jadi kita kira jumlah jarak Segamat ke Tangkap tu berapa? S tu berapa? Okey. 50 km per jam ni Segamat ke Tangkap. Jumlah masa dia kat situ kita tengok 1 jam. Jadi 50 km per jam darat 1 jam. Jumlah jarak untuk Segamat ke Tangkap tu 50 km. Okey.
Jadi sekarang ni dia tanya jarak di antara Tangkak dengan Muar. Okey. Kalau dekat S ni 50 kilometer, kita nak tahu Tangkak pergi Muar, okey, jumlah jarak tu 80 kilometer, tolak 50 kilometer tu dapat 30 kilometer jarak di antara Tangkak ke Muar. Okey, selesai. B. C pula huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Okey, keseluruhan perjalanan tu kereta bergerak sejauh 80 kilometer dalam tempoh 1.5 jam dengan laju purata 53 kilometer per jam. Okey, selesai untuk contoh 7. Jadi untuk mahir soalan ni, topik ni, para pelajar boleh buat praktiskan diri 7.1B dan jawapan ni boleh rujuk dekat ruangan jawapan di belakang buku teks. Okey, seterusnya muka surat 191 tu. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa? Okey, contoh 8. Graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Encik Tan Seremban ke Lumut. Okey, baik. Encik Tan berhenti ke Rawang untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumut. Okey. A. Jika laju purata kereta Encik Tan dari Seremban ke Rawang ialah 66.2/3 km per jam, hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. B. Diberi bahawa jarak di antara Seremban dengan Lumut ialah 300 km dan Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km per jam untuk sampai di Lumut dari Rawang. Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Okey, bagi menjawab soalan ni, okey baik. Ini penyelesaian dia. Baik. Memahami masalah. Yang pertama, menghitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. B. Melengkapkan graf jarak masa dari Rawang ke Lumut. Jadi, kita rancang strategi menggunakan rumus laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak sama dengan laju darah masa. B. Menentukan jarak di antara Rawang dengan Lumut pun guna rumus masa sama dengan jarak bahagi laju. Melengkapkan graf jarak masa. Okey, melaksanakan strategi. Okey, baik. Jarak sama dengan laju darab masa. Jadi kita gunakan laju purata tu, Seremban ke Rawang tu, 66.2/3 km per jam. Darab dia punya masa tu, masa Seremban ke Rawang tu 1.5 jam. Jadi dapat 100 km dekat situ. Okey, selesai soalan A. Soalan B, dia dah bagi jarak di antara Seremban ke Lumut. Okey, keseluruhannya jarak tu 300 km. Jadi kita dah dapat jarak antara Seremban dan Rawang tu 100. Jadi ada lebih lagi 200, tambah lagi 200 jarak. Mencukupkan 300. Okey. Jadi jarak antara Rawang ke Lumut tu maksudnya 200 lah. Okey. Tambah lagi 200 kata. Jadi masa dia tu jarak bahagi laju. Jadi jarak yang kita dah tambah tadi 200 km bahagi dia punya kelajuan tu. Kelajuan dia dah bagi dah. Laju purata tu 80 km per jam dari dari Rawang ke Lumut. Dia dah bagi dah. Jadi 200 km bagi 80 km per jam, maksudnya jarak dia tu 2.5 jam lagi dari Rawang ke Lumut. Okey. Nah, ini graf dia. Jadi kita sambung graf tu jadi macam ni. Jadi kesimpulannya jarak di antara Seremban dengan Rawang ialah 100 km. Jarak di antara Rawang dengan Lumut ialah 200 km dan masa yang diambil ialah 2.5 jam. Okey, selesai contoh 8. Contoh 9. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan dua buah kereta di antara Kuala Lipis
dengan Cameron Highland. Graf PBQ mewakili perjalanan Encik Manam bersama keluarganya dari Cameron Highland ke Kuala Lipis untuk menghadiri majlis perkahwinan sepupunya. Graf OABC mewakili perjalanan Encik Raven dari Kuala Lipis ke Cameron Highland untuk bercuti. A. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA dan BC adalah sama. Okay. Hitung nilai T. B. Laju purata perjalanan Encik Manam ialah 72 km per jam. Hitung beza masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai ke destinasi masing-masing. Jadi dia punya langkah-langkah ni kat sini kita tengok. Hitung T iaitu masa dalam minit. Beza masa perjalanan kedua-dua kereta untuk sampai ke destinasi masing-masing. Okay, merancang strategi. Kecerunan OA sama dengan kecerunan BC. Dia dah bagi dah dalam soalan. B, masa yang diambil oleh Encik Raven, T. Menentukan masa yang diambil Encik Manap. Masa, jarak, bahagi, laju. Okey, baik. Melaksanakan strategi. Okey, baik. Jadi, kita dah tahu tadi dia punya kecerunan sama. Jadi dekat sini, kecerunan OA sama kecerunan BC. Jadi kita gunakan jumlah jarak bagi masa. Okay. 65 tolak kosong bahagi 52 tolak kosong. Sama dengan 135 ni tolak 65 bahagi T tolak 77 minit. Okay, menggunakan rumus tu. Jadi nak dapatkan, jadi dia akan dapat macam ni lah. 65 per 52 sama dengan 70 bahagi T tolak 77. Jadi nak dapatkan T tolak 77. Okay. 52 ni pergi sebelah kanan. Jadi 70 darab 52. Jadi 65 pergi ke kanan, letak bawah. Jadi 7. Dia akan dapat macam ni lah susunan dia. Okay. Jadi last sekali, yang belah kanan ni dapat 56. Negatif 77 ni pergi belah kanan, dia akan jadi tambah. Jadi T tu kita dapat 133 T tu. Okay. Jadi jumlah masa perjalanan Encik Raven tu ialah T lah kalau tengok pada graf ni. Okay. Encik Raven. Yang warna pink, graf warna pink tu. Okay, jadi Encik Raven kita tahu dah 133 minit. Jumlah masa perjalanan Encik Manaf. Encik Manaf pula jumlah jarak dia 135. Dia punya kelajuan dia dah bagi dah. Okay. Laju purata tu 72 km per jam. Jadi nak dapatkan masa 100 jarak bahagi dengan laju. 135 km bahagi 72 km per jam dapat 1.875 jam. Nak tukar pada minit darab 60. Jadi 112.5 minit. Jadi beza masa antara kedua-dua perjalanan Cik Manah dan Raven tu 133 tolak 112.5 minit dapat 20.5 minit. Jadi kesimpulannya T tadi sama dengan 133. Yang keduanya beza masa kedua-dua perjalanan untuk sampai di destinasi masing-masing ialah 20.5 minit. Jadi selesai untuk contoh 9. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan subtopik 7.1 ni, cikgu galakkan para pelajar untuk buat praktis kendiri 7.1 C ni bermula 193 sehinggalah 194. Okey. Jadi jawapan boleh rujuk di belakang buku teks ni, ada ruangan jawapan. Okey, selesai untuk subtopik 7.1 graf jarak masa di dalam buku teks ni. Jadi untuk video selepas ini kita akan masuk kepada pentaksiran bilik darjah dalam buku modul aktiviti. InsyaAllah. Okey, sampai situ saja untuk perkongsian kali ini. Semoga bermanfaat kepada para pelajar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.